hari ini saya akan mulakan subjek sains ya. Topik yang saya pilih untuk hari ini ialah elektrik. Sebab elektrik ini adalah satu topik yang am, di mana ia digunakan sejak sekolah rendah sehinggalah ke peringkat SPM. Pelajar-pelajar fizik pun akan belajar tentang elektrik dalam bab 2 tingkat 5 mereka. Okey, so mari kita mulakan. Okey, antara yang penting dalam bab ini ya, antara yang asas dan penting, mula-mula kita belajar tentang sumber tenaga elektrik. Kita ada lebih kurang 7 sumber tenaga elektrik di sini. Okey, kita mulakan dengan sel kering. Sel kering ni biasanya kita kenali sebagai bateri yang digunakan dalam lampu suluh contohnya kan. Jadi sel kering ni dia punya fungsinya dia menukarkan bahan, mengubah bahan kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Selepas tu yang kedua adalah bateri. Okey, bateri ni yang macam boleh dicas semula. Bateri-bateri yang boleh dicas semula. Lepas tu yang ketiga adalah accumulator. Bagi mereka yang biasa dengan kereta, kamu tentu pernah melihat bateri kereta kan? So bateri kereta itu adalah accumulator. Okey. Lepas tu dinamo ataupun dynamo ni, saya rasa pelajar-pelajar yang suka bermain basikal, kamu memang kenal apa itu dynamo. Yang biasanya digunakan untuk menyalakan lampu basikal. Selepas tu sel suria. Suria ini matahari lah. Jadi sel suria ni daripada tenaga cahaya matahari ni kita ubah kepada tenaga elektrik. Okey. Yang keenam adalah generator. Okey, generator ni biasanya digunakan bahan api. Contohnya bahan api fosil kan. So bahan api ni diubah pula untuk dijadikan tenaga elektrik. Yang ketujuh adalah jana kuasa hidroelektrik yang banyak digunakan di negara kita, di Malaysia. Kan, di mana kita ada hujan sepanjang tahun. Jadi kita boleh gunakan kuasa air untuk memutarkan turbin, dan turbin itu pula akan memutarkan dinamo dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so ini adalah sumber-sumber tenaga elektrik. Okey, selepas tu saya nak beritahu definisi untuk litar elektrik yang lengkap. Apabila kita ada satu litar elektrik yang lengkap ni maksudnya adalah litar yang membenarkan arus elektrik mengalir dari sumber tenaga elektrik ke komponen elektrik dan kembali ke sumber tenaga elektrik. Contohnya lah, katakan dia bermula daripada sel kering, lepas tu dia pergi ke mentol, lepas tu daripada mentol dia pergi balik kepada sel kering itu. Ini adalah litar elektrik yang lengkap. Okey, itu definisinya. Seterusnya, benda yang penting kita belajar dalam bab ini adalah komponen, simbol dan juga kita perlu tahu fungsinya lah. Okey, contohnya tadi kita ada beritahu tentang sel kering kan, yang contohnya bateri yang kita gunakan dalam pusuluh. Simbol yang biasa digunakan dalam litar, inilah simbolnya. Di mana satu adalah panjang dan satu yang pendek. Biasanya bahagian panjang ini adalah bahagian positif, manakala bahagian pendek adalah bahagian negatif. Okey, fungsi sel kering ialah untuk apa kelas? Bekal tenaga elektrik yang kecil. Okey, dia hanya boleh membekalkan tenaga elektrik tapi yang kecil saja. Dan elektrik biasanya mengalir daripada terminal positif pergi ke terminal negatif. Okey. Seterusnya wayar penyambung lah. Daripada sel kering pergi ke komponen kita perlukan wayar. So ini simbolnya. Fungsi wayar penyambung untuk menyambungkan semua komponen dalam litar elektrik. Jika ada ruang di antara satu komponen dan komponen lain, maka litar itu menjadi tidak lengkap. Okey, seterusnya switch. Okey, sama ada switch hidup ataupun switch yang matilah. Okey, ada yang kata buka dan tutup. Alright. Lepas tu switch pula fungsinya untuk mengawal pengaliran arus elektrik dalam litar. Okey, dia juga digunakan untuk memutus atau menyambungkan litar. Okey, bila kita tutup biasanya dia disambungkan. Bila kita buka biasanya dia diputuskan. Seterusnya mentol. Mentol sama ada kita lukis simbolnya macam ni ataupun biasanya X yang lebih senang. Okey, fungsinya mentol ni akan menyala lah bila ada arus mengalir. Okey, seterusnya bilangan mentol dan bilangan sel kering merupakan faktor yang mempengaruhi kecerahan nyala mentol dalam satu litar elektrik. Katakan kita ada satu litar elektrik di mana kita ada satu sel kering dan satu mentol. Lepas tu kita bandingkan dengan dua sel kering dan satu mentol. Tentu dia jadi lebih cerah sebab dapat lebih banyak arus dan voltage. Betul? So inilah maksud ayat di bawah ini. Okey, saya harap anda faham dengan penerangan saya. Saya akan sambung lagi tentang elektrik dalam video yang seterusnya. Sila subscribe, like dan share video cikgu supaya cikgu boleh menghasilkan lebih banyak video untuk pelajar-pelajar. Terima kasih.